Hak mana ke baik untuk bayi? Selain bagi nama, cukur kepala, akikah. Bagi nama, baik. Cukur kepala, baik. Akikah, baik. Apa lagi yang baik? Itulah hak sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastinya bagi setiap pasangan yang sudah berumah tangga, dia menginginkan zuriat ataupun anak sebagai satu pelengkap kepada rumah tangga mereka. Dan zuriat atau anak ini merupakan satu kurniaan Allah SWT yang cukup besar. Dan kita juga kebiasaannya bila mendapatkan nikmat yang cukup besar ini, kita akan menzahirkan kesyukuran tersebut. Jadi antara yang disebutkan dalam video yang kita kongsikan di awal tadi, salah satu perkara yang sunnah bagi menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT di atas kelahiran bayi ialah akikah. Akikah bermaksud menyembelih binatang ternakan sebagai tanda kesyukuran di atas kelahiran bayi. Hukum melaksanakan akikah ialah sunat muakkad, iaitu satu sunat yang sangat-sangat dituntut. Kecuali bagi mereka yang bernazar, hukumnya bukan lagi sunat muakkad tapi sudah jadi wajib. Dihukumkan sunat ke atas penjaga ataupun ke atas ibu bapa kepada satu bayi ini untuk mengakikahkan sehinggalah bayi ini mencapai usia baligh. Selepas daripada baligh, masih lagi sunat tapi disunatkan ke atas tuan punya badan untuk melaksanakan akikah ke atas dirinya sendiri. Jadi kalau kita, ibu bapa kita dulunya tidak sempat untuk melaksanakan akikah kepada diri kita, kita yang sudah baligh ini dihukumkan sunat untuk melaksanakan akikah ke atas diri kita sendiri. Binatang alam yang diperbolehkan untuk dilaksanakan akikah adalah sama dengan binatang alam yang diperbolehkan korban ke atasnya, iaitu binatang-binatang meliputi kambing, lembu, kerbau dan juga unta. Namun lazimnya apabila kita sebut akikah, kebiasaannya akikah ini akan disembelih kambing. Menerusi hadis Nabi dapat difahami yang paling baik ialah seandainya untuk bayi lelaki disembelih 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan disembelih dengan 1 ekor kambing. Namun Nabi SAW ada menunjukkan bahawa pelaksanaan akikah ini juga memadai. Walaupun dapat anak lelaki, diperbolehkan dan memadai untuk sembelih hanya 1 ekor kambing sahaja. Adapun waktu terbaik pelaksanaan akikah ataupun waktu paling afdal untuk melaksanakan akikah ialah pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi. Seandainya tidak berkesempatan pada ketika itu, hari kedua terbaik ialah pada hari ke-14 kelahiran bayi dan yang berikutnya ialah pada hari ke-21 selepas kelahiran bayi dan berkekalan sehinggalah bayi tersebut baligh seperti yang kita sebutkan tadi. Pada hari yang ke-7 juga disunahkan beberapa perkara yang lain, termasuklah disunahkan untuk mencukur kepala bayi keseluruhannya. Disunahkan juga untuk memberikan nama yang baik pada hari yang ke-7. Rambut tadi seandainya dicukur, kemudian rambut itu dihimpunkan dan ditimbang berapa beratnya. Berdasarkan kepada berat tersebut, dibelikan emas ataupun perak dan disedekahkan kepada fakir miskin, ataupun tidak sedekah emas dan perak tapi disedekahkan nilai yang sama seperti emas dan perak. Berapa yang emas dan perak patut beri itu kita tak beri dalam bentuk emas perak tapi kita beri dalam bentuk nilai. Daging akikah tadi disunatkan untuk diberikan
kepada orang lain, kepada orang ramai dalam keadaan sudah dimasak. Dan daripada beberapa hadis Nabi ada menyebutkan disunahkan untuk dimasak dalam keadaan masak manis. Jadi daging akikah ini dimasak manis dan kemudiannya diberikan kepada orang untuk dijamu makan. Ataupun kita ajak orang datang rumah kita, kita buat kenduri kat rumah kita, kenduri akikah, orang pun makan. Jadi kita beri itu dalam keadaan sudah dimasak. Dia berbeza dengan daging korban, kita beri dalam keadaan belum dimasak. Dan adalah merupakan satu jalan yang lebih baik ataupun afdal seandainya kita ini memberikan makanan tadi kepada fakir miskin. Turut disunatkan, diperbolehkan kepada mereka yang berakikah untuk makan daging akikah tersebut. Ibadah akikah ini mempunyai hikmah yang cukup besar. Yang pertamanya, ianya merupakan tanda syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah menganugerahkan zuriat kepada kita. Yang keduanya, menerusi ibadah akikah ini kita dapat menghebahkan kepada jiran, kepada saudara, kepada sahabat berkenaan dengan anugerah Allah, anugerah anak yang Allah kurniakan kepada kita. Penghebahan ini mungkin boleh mengelakkan salah faham yang bakal berlaku di kemudian hari. Dan penghebahan ini juga merupakan satu bentuk perkongsian kegembiraan. Hikmah yang ketiga, menerusi ibadah akikah ini, ianya dapat memupuk silaturahmi dan persaudaraan di dalam Islam. Dan yang keempat, ibadah akikah ini dia dapat menyuburkan semangat sedekah dan mengikis kebakilan di dalam masyarakat. Tuntasnya, ibadah akikah dan sunnah-sunnah yang lain yang berkenaan dengan sunnah kelahiran bayi ini merupakan satu manifestasi awal di mana kita ini menyatakan kesyukuran kepada Allah dan juga kita ini mengharapkan agar bayi ataupun zuriat yang kita dapat ini dia bakal jadi satu anak, satu orang yang soleh ataupun dia bakal jadi satu anak yang soleh dan juga solehah. Untuk mempermudahkan ke arah itu, maka kita mulakan langkah-langkah terawalnya dengan menzahirkan kesyukuran dan juga pengharapan kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.